Tukang gunting warga asing didapati positif COVID-19, kontak rapat masa dikesan bagi ujian saringan dan kuarantin. Assalamualaikum dan selamat malam. Bersama saya Nazir Fahmi Syukri dalam Berita Tengah Malam. Pemilik perniagaan dandanan dan gunting rambut yang menaikkan kadar caj perkhidmatan berdepan tindakan tegas dan denda sehingga RM500,000. Mereka yang telah menaikkan kadar caj perkhidmatan diarah menurunkannya serta-merta. Menurut Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Iskandar Halim Sulaiman, pemilik perniagaan mengenakan caj tambahan bagi penggunaan alas pakai buang ketika menggunting rambut dan set sarung tangan. KPDNHGP bagaimanapun berpendirian, caj tambahan kepada pelanggan perlu berpatutan dengan kos pembelian peralatan tambahan itu. Sejak 10 Jun lalu, KPDNHGP telah memeriksa 151 permis daripada 274 perniagaan gunting rambut. Sepanjang tempoh itu, sebanyak 250 notis mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kerana pelbagai kesalahan telah dikeluarkan kepada pemilik perniagaan terbabit. Pelanggan perkhidmatan gunting rambut disaran meminta pengesahan status kesihatan tukang gunting rambut sama ada bebas COVID-19 atau tidak. Jika penyedia perkhidmatan tidak mempunyai sijil saringan COVID-19, pelanggan boleh melaporkannya kepada pihak berkuasa. Biasanya doktor klinik akan mengeluarkan surat yang mengatakan tidak ada jangkitan, tidak dikesan, not detected katanya di dalam surat yang dikeluarkan oleh klinik tersebut. Jadi pengunjung yang menggunting rambut berhak untuk meminta surat tersebut. Ya, dan saya juga minta supaya pelanggan yang menggunting rambut ni boleh membantu kerajaan misalnya. Kalau diminta dan gagal, tukang gunting rambut tersebut gagal untuk memberikan bukti tersebut, sila lapor segera kepada pihak berkuasa supaya tindakan boleh kita ambil kepada gunting rambut yang engkar dengan arahan daripada kerajaan tersebut. Pelanggan berhak mendapatkan pengesahan status kesihatan tukang gunting, khususnya pekerja asing. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan seorang tukang gunting warga asing yang bekerja di ibu negara positif COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata tukang gunting itu memberi perkhidmatan dari rumah ke rumah ketika tempoh PKP dan PKPB. Pejabat Kesihatan Titi Wangsa telah menerima satu notifikasi COVID-19 daripada sebuah hospital swasta pada 11 Jun 2020. Kes merupakan seorang lelaki warga negara Pakistan yang bekerja sebagai tukang gunting rambut di salah sebuah kedai gunting rambut di Kuala Lumpur. Hasil siasatan awal, kedai gunting rambut tersebut tidak beroperasi sejak bermulanya fasa PKP yang pertama, iaitu pada 18 Mac 2020. Namun, beliau terus memberi khidmat menggunting rambut dari rumah ke rumah atas permintaan klien di kawasan sekitar. Terdapat seramai 25 kontak rapat yang dikenal pasti setakat ini melalui rekod panggilan telefon, iaitu 4 orang rakan serumah dan 21 orang klien. Kedai gunting rambut tersebut mula beroperasi pada 10 Jun 2020 dan majikan telah membawa beliau menjalani saringan COVID-19. Tukang gunting warga asing itu telah dihantar menjalani rawatan di Hospital Sungai Buloh. Sehingga semalam, 15 lagi kontak rapat berjaya dikesan menjadikan jumlah keseluruhan 40 orang. Mereka diarahkan menjalani ujian saringan dan kuarantin serta-merta. Sebanyak 33 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini dengan 16 merupakan kes import iaitu pesakit dijangkiti ketika berada di luar negara. Statistik terbaru ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 setakat ini sebanyak 8,402 kes. Daripada 17 kes penularan di dalam negara pula, 14 kes melibatkan bukan warga negara dan hanya 3 kes dalam kalangan rakyat Malaysia.
terdapat 33 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,402 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,115 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 33 kes baru yang dilaporkan hari ini, 16 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 17 kes penularan di dalam negara, 14 kes adalah bukan warga negara dan 3 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Perincian bagi 3 kes di kalangan warga negara Malaysia adalah seperti berikut. 1 kes saringan kontak kepada kes positif iaitu kes 7,735 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 1 kes saringan pusat tahfiz di Selangor. 1 kes saringan kepada kes kematian di dalam komuniti seperti dilaporkan di atas iaitu kes kematian 119. Sehingga kini sebanyak 4 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Dalam perkembangan lain, pengguna perkhidmatan pengangkutan awam di bawah kumpulan prasarana akan mula menikmati tambang RM30 sebulan tanpa had perjalanan bermula Isnin ini. Rakyat Malaysia boleh mendaftar bagi menikmati insentif My30 di lebih 100 lokasi terpilih untuk menikmati penjimatan kos tambang. Lokasi pendaftaran My30 disediakan di 122 stesen LRT, MRT, monorail, BRT dan 5 hub bas Rapid KL. Pendaftaran boleh dibuat menggunakan MyCard dan MyTentera masing-masing. Tujuan utama kerajaan melancarkan inisiatif My30 di bawah program penjana ini adalah untuk memberikan penjimatan kepada rakyat, ya, terutama kerana rakyat terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Dan dengan memperkenalkan program My30 ini, kita dapat memastikan kos pengangkutan awam, terutamanya rakyat yang tinggal di Lembah Kelang, dapat, mereka ini dapat mempunyai cukup wang untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Selepas promosi My30 berakhir, pakej My100 dan My50 akan dijual semula bermula 1 Januari tahun hadapan. Dalam perkembangan sama, pengguna perkhidmatan pengangkutan awam diminta memberi kerjasama penuh mematuhi setiap langkah pencegahan COVID-19. Antaranya pemakaian pelitup muka dan menggalakkan transaksi pembayaran tanpa tunai untuk mengurangkan sentuhan fizikal. Ini kerana jumlah penumpang di Lembah Kelang meningkat hampir 30% sejak 10 Jun apabila pengangkutan awam dibenarkan beroperasi pada kapasiti penuh. Jadi kami di Rapid Rail sebenarnya telah bermula memastikan keselamatan pengguna sejak daripada bulan Januari lagi. Pelbagai langkah telah diambil seperti kerja-kerja pembersihan yang telah dipertingkatkan dan kerja-kerja ini disinfeksi dan sebagainya dipertingkatkan lagi dalam tempoh PKP dan kita akan teruskan perkara ini seperti SOP yang ditetapkan. Jadi ini penting untuk meyakinkan masyarakat bahawa menggunakan public transport, terutama di Lembah Kelang, di Pening dan di Kuantan adalah selamat untuk mereka. Kerjasama penumpang sangat penting memandangkan semua kemudahan seperti tandas dan surau beroperasi seperti biasa. Bagi prasarana, setiap kemudahan itu dinyakuman lebih kerap untuk melindungi pengguna. Dalam pada itu, penjarakan sosial dan saringan suhu badan turut diberi perhatian dalam usaha menamatkan ancaman COVID-19. Kita ikuti pula tinjauan wartawan Mohan Jinasami dari segi pematuhan serta kesedaran dalam kalangan penumpang perkhidmatan pengangkutan awam di ibu negara. Mengambil 10 badan merupakan norma biasa sekiranya anda berada di stesen LRT dan
bagi memastikan anda benar-benar bebas daripada wabak COVID-19. Anda dinasihatkan supaya tidak menggunakan mesin ini untuk membeli tiket dan anda diminta untuk membeli tiket secara menggunakan kad Tachengo atau menggunakan MyCard. Ini mengelakkan berlakunya jangkitan menerusi sentuhan. Perkara yang paling penting adalah beratur sebelum menaiki tren. Ini memastikan bahawa ada penjarakan sosial di antara penumpang. Walaupun di bawah pelaksanaan PKPP, Prasarana Berhad telah meningkatkan jumlah penumpang daripada 20% ke 30% yang boleh menaiki tren. Sekitar anda dapat lihat di dalam tren ini, SOP MKM tetap dilaksanakan, antaranya ialah penjarakan sosial di antara tempat duduk. Rata-rata penumpang yang ditemui menzahirkan rasa puas hati dengan SOP yang sedang dilaksanakan, malah ada juga mahu SOP tersebut diteruskan sebagai salah satu norma baharu. Daripada pandangan saya, SOP yang dikenakan sangat ketat, so kita tahu yang kita mengikuti apa yang diarahkan oleh kerajaan. SOP ini perlu diamalkan kerana mengelakkan daripada COVID itu berkembang daripada suatu. Lagi kerajaan perlu lagi membuat banyak langkah untuk mengurangkan COVID ini. Okey lah, at least kalau yang demam tu tak dibenarkan masuk, okey lah. Yang orang lain rasa selamat lah dengan cara ni. Dalam tinjauan kami juga mendapati hampir kesemua penumpang termasuk peniaga di stesen tersebut memakai topeng pelitup hidung dan mulut. Jelas menunjukkan walaupun jumlah kes melibatkan COVID-19 berkurangan dan PKPP dilaksanakan, rakyat masih lagi mahu mengutamakan langkah berjaga-jaga dan mematuhi peraturan sedia ada. Perkhidmatan bas pekerja dan pelancong dibenarkan beroperasi dengan kapasiti penuh seperti dikuasakan terhadap pengangkutan awam yang lain. Langkah pelaksanaan keselamatan bagi perkhidmatan bas pekerja dan pelancong lebih mudah berikutan adanya rekod peribadi. Sedangkan pekerja berkilang ni memang telah pun diketahui status mereka, bukan setakat nombor kad pengenalan dan nombor telefon, alamat mereka pun diketahui sebab mereka adalah pekerja kepada kilang-kilang yang berkaitan. Jadi kalau timbul isu, lebih mudah untuk dikenal pasti dan untuk mendapatkan info tentang kaitan ataupun kontak rapat mereka. Bagi bas awam pula, penumpang diminta menggunakan aplikasi My Sejahtera bagi pengesanan jika berlaku jangkitan COVID-19. Plus Malaysia Berhad Plus membenarkan semua surau di kawasan rehat dan rawat RNR arah utara dan selatan dibuka semula untuk kemudahan pengguna lebuh raya itu. Kebenaran penggunaan surau selari dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula pada 10 Jun yang lalu. Tempat berwuduk dan surau di RNR milik Plus telah ditandakan bagi memastikan penjarakan sosial dipatuhi pengguna. Pengguna digalakkan membawa sejadah dan telekon sendiri bagi memastikan aspek kebersihan terjamin ketika bersolat. Selain itu, Plus turut memberi penekanan kepada kebersihan terutama di tempat makan dan seluruh kawasan RNR.
Masa lagi dalam berita tengah malam, kerajaan optimis ekonomi negara akan mencatat pertumbuhan lebih baik pada suku ketiga dan keempat tahun ini. Menteri Kewangan Tunku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata pembukaan semula sektor ekonomi membantu merancangkan pertumbuhan itu selain tidak berlaku gelombang kedua COVID-19. Jadi, hopefully this momentum will continue. So logically, by the data that we have, the third quarter, kalau momentum ni continue, kalau tak ada second wave dan sebagainya, it should be better lah. Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi suku keempat turut bergantung kepada situasi semasa ekonomi global. Segmen e-dagang diunjur tumbuh 20% dan berpotensi menyumbang 170 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara tahun ini. Menurut Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, sasaran itu dapat dicapai menerusi usaha berterusan kerajaan dan penglibatan aktif industri ekonomi digital. Ketua Pegawai Eksekutif MDEC, Surina Syukri dalam satu kenyataan menyarankan orang ramai dan komuniti perniagaan merebut peluang menjadi sebahagian daripada ekosistem digital negara tanpa mengira latar belakang perniagaan masing-masing. Kerajaan menyediakan peruntukan 700 juta ringgit di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Pencana yang mampu merangsang ekonomi digital serta meningkatkan semula keyakinan pasaran. Selain inisiatif terdahulu, MDEC akan turut menyelaras bantuan di bawah penjana bagi memastikan perusahaan kecil dan sederhana PKS mendapat manfaat sepatutnya. Untuk itu, MDEC akan bekerjasama dengan agensi yang berkaitan bagi mengenal pasti cara dan mengesan lebih 907,065 PKS di negara ini. Setakat ini, inisiatif pendigitalan MDEC berjaya membantu lebih 200 PKS tempatan menerusi 595 penyelesaian melibatkan 230 syarikat penyedia penyelesaian teknologi. Kementerian Kesihatan KKM akan meneliti prosedur operasi standar SOP khas bagi individu positif COVID-19 yang sedang dirawat serta mereka yang menjalani kuarantin untuk keluar mengundi. Ya, kita akan lihat daripada senarai kes yang di kuarantin ataupun yang mereka dah dimasukkan ward. Tapi kalau pesakit dan tenat contohnya, jadi mungkin mereka tak dibenarkan untuk keluar daripada ward untuk melaksanakan tugas mereka untuk mengundi. Jadi kita akan adakan SOP yang diteliti oleh pelbagai agensi sebelum kita boleh dilaksanakan bersama. SOP tersebut sedang diteliti menjelang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Chini Pahang yang bakal berlangsung pada 4 Julai ini. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC Pahang diminta memastikan akses internet di Chini lancar ketika berlangsung pilihan raya kecil PRK Dun Chini. Selain penting kepada proses PRK, ia juga memberi manfaat besar kepada penduduk di Dun Chini. Akses internet ke Chini terutamanya untuk memastikan urusan-urusan di pusat media, di pusat penamaan calon dan di pusat pengumpulan undi tidak terganggu dan oleh yang demikian MCMC Negeri Pahang lah khususnya yang akan membantu untuk memastikan ada akses internet. Beliau berkata demikian selepas perjumpaan bersama jabatan dan agensi Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Sementara itu, beliau yang juga ahli Parlimen Indra Mahkota berkata, unit bantuan guaman akan diwujudkan untuk membantu masyarakat dalam kawasan itu menangani pelbagai masalah melibatkan khidmat nasihat perundangan dan bantuan guaman. Unit berkenaan diwujudkan antara lain bagi menangani isu pembuangan hampir 1,000 pekerja di Gebeng.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke aktiviti penghunian ampun kurnia kepada anak yatim Pertubuhan Rahoma Darul Fakir Malaysia di Ibu Negara. Ini merupakan program kedua dicemarduli oleh Al-Sultan Abdullah di luar Istana Negara sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPP. Kita menzahirkan rasa syukur kerana dapat mengadakan majlis yang bagi kami cukup bermakna. Dengan tuanku berdua telah mencemaduli untuk hadir ke majlis yang memberi makna cukup bererti kepada anak-anak di Pertubuhan Rohama ini bersempena dengan Hari Kepeteraan Tuanku Agong secara resmi, di mana salah satu acaranya adalah menyantuni anak-anak yatim dan menyantuni golongan yang miskin dan yang memerlukan. Seramai 47 anak yatim menerima sumbangan barang keperluan harian dan wang tunai yang berlangsung mengikuti tata cara norma baharu. Kami amat terharu pada hari ini kerana tuanku telah hadir ke rumah kami dan ini akan menjadi titik permulaan Rahoma. Walaupun kami tidak ramai yang berkunjung di sini dan minta kalau bolehlah ahli-ahli korporat dapat membantu kami untuk membantu anak-anak yang berada di sini. Mereka adalah terdiri daripada anak-anak yatim, anak-anak ibu tunggal. Keberangkatan Si Paduka Baginda berdua ke majlis ini mencerminkan keprihatinan baginda terhadap kebajikan golongan memerlukan bantuan. Keputusan kerajaan menangguhkan penghantaran jemaah haji bagi musim haji tahun ini adalah bertepatan dengan syarak. Bagi petugas haji, penangguhan dibuat bagi kepentingan umum dan mengelak kemudaratan disebabkan COVID-19. Saya terima dengan hati yang terbuka dan sentiasa mendoakan agar permohonan dan doa saya diterima oleh Allah SWT untuk terus menyantuni agar kesedihan pada tahun ini akan dibalas dengan kegembiraan, dengan perjuangan dan juga dengan khidmat santuni yang cukup besar kepada bakal-bakal jemaah haji Malaysia yang pada masa akan datang. Ditambah pula dengan pengalaman serta sedikit ilmu dalam bidang perubatan, saya merasakan bahawa kesemua elemen ini boleh dijadikan sebagai satu titik tolak kita untuk menjadikan keputusan kerajaan ini sebagai keputusan yang boleh diterima dengan hati yang terbuka walaupun ada sedikit kesedihan dalam menerimanya. Alhamdulillah, saya bersyukur saya terpilih untuk menjadi sebahagian daripada petugas haji pada tahun ini. Boleh dikatakan hampir 60% persiapan yang telah saya buat seperti persiapan mental dan juga fizikal. Saya ada juga pergi bersenam dan saya ada juga membaca sedikit buku-buku panduan haji bagi memantapkan lagi ilmu untuk digunakan semasa menyantuni jemaah haji nanti. Saya menyokong keputusan yang diambil oleh pihak kerajaan demi kebaikan dan kesejahteraan semua. Bagi bakal jemaah haji Mazia Akash, beliau dan suami redha dengan penangguhan itu walaupun telah menunggu selama 12 tahun. Mula-mula kami menerima berita yang kami dijemput menjadi tetamu Allah. Kami sangat bersyukur dan sangat terharu dan kami tak sangka kami akan menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Kami redha dengan ketentuan Allah. Semua yang berlaku ini adalah yang terbaik untuk kami dan semua jemaah haji di Malaysia ini. Mudah-mudahan wabak COVID-19 yang telah menyerang seluruh negara di seluruh dunia ini pulih seperti sedia kala.
Seramai 81 orang rakyat Malaysia terkandas di selatan Filipina selamat dibawa pulang ke tanah air menggunakan pesawat tentera udara di Raja Malaysia. Pesawat berkenaan berlepas dari pangkalan udara TUDM Labuan dan selamat mendarat di Terminal 2 lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata, misi tersebut turut disertai 2 pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan 3 pegawai perubatan TUDM. Mereka kini dikuarantin di pusat kuarantin ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah selama 14 hari. Kumpulan rakyat Malaysia ini telah berdaftar dengan Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Davao sejak Mac 2020. Sebelum dibawa pulang, mereka dibantu sepenuhnya Pejabat Konsulat Jeneral serta Kedutaan Besar Malaysia di Manila. Wisma Putra merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak terlibat di dalam misi berkenaan dan menyatakan penghargaan kepada kerajaan Filipina yang memberikan kerjasama menjayakan misi tersebut. Zoo Taiping dan Night Safari di Perak menawarkan diskaun sehingga 20% apabila ia dibuka semula pada Isnin ini. Tawaran diskaun diberikan sehingga 15 Julai bagi menarik kedatangan pengunjung ke zoo berkenaan. Sebagai satu insentif bagi menggalakkan pelawat datang berkunjung semula ke Zoo Taiping dan Night Safari, saya sukacita sekali lagi mengumumkan Majlis Permandan Taiping menawarkan diskaun sebanyak 20% kepada semua pelawat bermula 15 Jun 2020 hingga 15 Julai 2020. Bagi memastikan langkah pencegahan COVID-19 dibuat dengan berkesan, hanya 1,250 pengunjung dibenarkan pada satu masa. Pengunjung juga perlu sentiasa mengambil langkah pencegahan dan mematuhi semua prosedur operasi standard SOP. Perkembangan bicara bela diri remaja yang didakwa membunuh 23 penghuni pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiah. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Dato' Azman Abdullah akan mendengar hujahan pendakwaan dan pembelaan berkaitan peruntukan Seksyen 112 Kanun Prosedur Jenayah sebelum saksi memberi keterangan di mahkamah pada minggu hadapan. Ia berikutan terdapat beberapa isu berkaitan selepas pindaan seksyen dibuat pada 2016. Prosiding hari ini sepatutnya menyaksikan saksi ketiga pembelaan Imran Fazli Abu Bakar di soal balas timbalan pendakwa raya Julia Ibrahim. Namun ia ditangguhkan selepas isu mengenai seksyen itu dibangkitkan. Peguam tertuduh Muhammad Haijan Omar sebelum itu mempersoalkan sama ada pengakuan keterangan saksi boleh digunakan untuk mencabar kredibiliti atau kebolehpercayaan terhadap saksi. Terdapat 2 peruntukan berlainan di bawah Seksyen 112 Kanun Prosedur Jenayah. Sebelum ini, Seksyen 112 digunakan untuk mendapatkan pengakuan saksi, manakala Seksyen 133 digunakan untuk pengakuan tertuduh sebelum ia digabungkan menjadi hanya satu seksyen. Perbicaraan kes pembunuhan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Caldor Funds Yang Berhad Allahyarham Nazrin Hassan bersambung semula hari ini. Kakak sulung Allahyarham Nazrin memberitahu Mahkamah Tinggi beliau dan adik-beradiknya bersetuju untuk melakukan proses penggalian semula kubur Nazrin pada Oktober 2018 selepas meneliti CG kematian yang diterimanya.
Perkara itu didedahkan saksi pendakwaan ke-21 Cik Iliani Cik Hasan, 63 tahun ketika pemeriksaan utama di hadapan Hakim Abdul Karim Abdul Rahman. Jelasnya beliau bersetuju memohon bedah siasat kedua dijalankan ke atas mayat adiknya selepas melihat punca kematian Nazrin tertera pada sijil kematian tersebut. Laporan bedah siasat pertama kematian Nazrin berpunca daripada komplikasi akibat letupan. Sedangkan siasatan pihak bomba mengesahkan tiada berlaku sebarang letupan. Dalam prosedur itu, Cik Iliani tidak bersetuju dengan soalan pihak pembelaan bahawa berlakunya desakan untuk menggali semula kubur mangsa. Cik Iliani berkata mereka mengambil masa lebih 2 minggu berbincang sebelum melakukan proses penggalian semula kubur Nazrin. Pada Mac 2019, Samirah Muzaffar, 45 tahun, bekas eksekutif kanan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia yang juga isteri Nazrin serta 2 remaja lelaki masing-masing berusia 17 dan 14 bersama seorang warga Indonesia yang masih bebas Eka Wahyu Lestari didakwa membunuh mangsa. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah rumah di Mutiara Damansara antara 11.30 malam 13 Jun 2018 dan 4 pagi 14 Jun 2018. Hakim menetapkan perbicaraan bersambung 19 Jun ini. Berita tengah malam edisi 12 Jun berakhir di sini. Teruskan amalkan kawalan kendiri dan PKP pemulihan. Dari saya, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam hormat.